Ini dalam segmen tablet di mana aku ingin terangkan sedikit top 10 tablet yang mempunyai RAM 3GB ke atas serta pricing dalam range 400 hingga RM1,200, hampir-hampir kepada RM1,000 lah. Dan sebelum aku pergi kepada brand-brand tersebut, aku ingin bagi tahu di mana di Shopee bila korang search sahaja tablet akan keluar bermacam-macam jenis tablet walaupun mempunyai official name seperti Samsung, Lenovo, tapi kebanyakan tablet itu merupakan jenis-jenis clone di mana korang akan nampak bila description tulis sehingga 6GB of RAM, 8GB of RAM, 512GB of ROM dengan harga RM300, RM400. Artinya itu kebanyakan jenis Android clone punya tablet lah. So pertama sekali kita akan tengok kepada harga RM400 iaitu iPlay 8T dengan 8 inch of screen dan support sehingga 256GB of memory card, 3GB of RAM serta 32GB of ROM. Walaupun dia punya ROM kecil tapi RAM dia ada okey lah sedikit berbanding yang 2GB of RAM. Dan kameranya pun aku minta maaf banyak-banyak lah, kamera dia dalam 2 megapiksel sahaja. Cumanya in term of design bezel-less tu tidaklah berapa cun sangat. Cumanya disebabkan harga RM400 dengan 5500 mAh tu bagi aku just nice lah dengan Cortex A530 walaupun pada tahun 2017 dikeluarkan, tapi just okay untuk menggunakan minimal penggunaan seperti Google Meet ataupun membuka dokumen, buka YouTube, yang itu untuk streaming memang tidak masalah langsung. Seterusnya kita pergi kepada Fire HD 10 inch Wi-Fi dengan TF card tapi tidak mempunyai sebarang 4G macam iPlay 80 tu korang boleh letakkan SIM card di sana. Yang ini pula harganya RM600 dengan 3GB of RAM, 64GB of ROM. Tak korang boleh letakkan TF card sehingga 256GB. And apa kelebihan kepada Prime ni iaitu dia merupakan official tablet by Amazon iaitu Amazon Fire HD di mana korang ada Alexa di dalam Fire tablet ni. Alexa tu umpama korang menggunakan Google Assistant juga, tapi Alexa punya program ni macam lagi kepada macam dia suruh macam Alexa open Facebook, Alexa go back 30 seconds. So meaning in terms of hands free tanpa menggunakan tangan ke orang tengah masak ke macam dalam display ni memang sangat-sangat sesuai. Lagi-lagi kalau korang ada mak-mak yang selalu tengok kepada resepi menu apa semua tu, bolehlah suruh Alexa ni bekerja untuk korang tapi dalam bahasa Inggeris je lah, bukan bahasa Melayu. In term of gaming tu untuk 3GB of RAM just penggunaan minimal tu tidak masalah lah. Cumanya in term of macam tengok movie, yes, ini adalah satu pemilihan yang bijak disebabkan dia merupakan official kepada Prime Reading, Prime Video, Amazon Music, Netflix serta bermacam-macam lagi apps yang official untuk dimasukkan ke dalam korang punya Amazon Fire ni. Kita pergi kepada Teclas P20 HD yang mempunyai 10 inch 4G SIM card boleh guna serta dia ada slot TF card sehingga 256GB, 4GB of RAM, 5 megapiksel of camera sama lah juga macam Fire HD tadi. Harganya sekitar RM625 sahaja. Kelebihannya ialah dia mempunyai bateri yang besar berbanding kedua-dua tadi iaitu sebanyak 6000 mAh battery life dan dia boleh gunakan sehingga 7 jam. Untuk bermain game pula tu bagi aku bila menggunakan Disk A55 ni agak kurang sikit lah kalau lagi-lagi kalau korang ingin invest kepada Genshin Impact, kurang sesuai tablet ni. Seterusnya kita pergi kepada yang mahal sedikit iaitu RM700 Teclas M40 which is macam lebih kurang kepada dia punya salah satu flagship yang berharga RM1000 ke bawah iaitu M40 di mana dia mempunyai 6GB of RAM serta 128GB of ROM dengan kemampuan 8 megapiksel of camera tapi bahagian depan tidaklah rasanya dalam 2 ataupun 5 megapiksel gitu. And dia menggunakan Unisoc T618 which is good for gaming lah juga. Tapi untuk Genshin Impact tu dalam minimal usage sahajalah iaitu low setting. Cumanya Antutu benchmark ni dia berjaya achieve sehingga 200,000 sama macam yang ada lagi satu iaitu iPlay 40. Pada Teclas ni pula memang dia fokuskan kepada gaming experience. Kelebihan dia lagi dia menggunakan dual SIM card serta boleh slot kepada TF card sebanyak 256GB ataupun 51GB kalau tidak silap yang update Pro version. Dia mempunyai capacity battery sama macam Teclas P20 itu iaitu sebanyak 6000 mAh dan macam biasa dia ada juga dia punya satellite positioning serta GPS which is kebanyakan yang support kepada SIM card ni kebanyakan boleh gunakan GPS standalone tablet berbanding jenama-jenama mahal seperti Samsung, Huawei
Lenovo akan menggunakan Wi-Fi sahaja. Bila korang request for SIM card, dia akan jadi lagi mahal, mungkin beribu ringgit lagi mahal. Seterusnya pergi kepada iPlay 20 yang berharga RM800. RAM dia sebanyak 6GB of RAM serta 128GB of ROM. Dan tablet ini juga dia adalah support kepada Gorilla Glass serta 6000 mAh of battery, dan dia menggunakan GPS plus Beidou, which is bagi aku tablet-tablet jenis kelas iPlay ni support untuk standalone punya tablet, di mana korang boleh akses di mana-mana saja tanpa sebarang bantuan Wi-Fi, kerana dia boleh meletakkan SIM card sendiri, boleh jadi macam telefon lah. Dan kebanyakan tablet ni menggunakan Android 10 system. In term of design tu, bagi aku Aldo Cube ni lagi cantik berbanding menggunakan T-Class, kerana dia punya design tu serupa macam Apple-ish punya produk. In term of screen display tu support sehingga 1080p sahaja, dan kamera pula dalam sekitar 5 Mbps serta 2 Mbps, which is tablet cannot support up to 10 Mbps ke 20 Mbps gitu. Just a minimal usage pun okay, sudah memadai. And then seterusnya kepada Samsung Tab S7 Lite yang boleh expand storage sehingga 1TB storage, dan ianya hanya menggunakan Wi-Fi, no support SIM card, 9 inch off screen saja, bukan 10 inch punya type. RAM dia sebanyak 4GB dan ROM 64GB. Kameranya pula dalam 2MP dan kamera depan 8MP. Harganya RM850. Kenapa produk macam brand Samsung, Lenovo ataupun Huawei, Apple ni mahal? Kerana dia ada satu branding, satu branding yang membuatkan dia mahal. Satu lagi, sistem ataupun CPU GPU yang digunakan tu lebih tinggi berbanding jenama-jenama yang terlalu China ni, menyebabkan harganya kononnya menjadi mahal. Serta bukan saja itu, tapi features yang ada di dalam Samsung ini membuatkan ianya lagi mahal. Like in term of penggunaan kepada home theater, macam dia provide kepada korang punya Dolby Atmos audio system gitu, which is wow, cantik. In term of storage tu, dia terlalu banyak storage sampai korang boleh simpan bermacam-macam. Tapi ada juga review yang bagi tahu kalau terlalu banyak di dalam storage ni, tablet tu akan hang juga kerana dia menggunakan Android punya sistem. Battery life dia ni agak rendah berbanding yang sebelum ni, yang 6000 mAh macam T-Class iPlay tu. Dia hanya support sehingga 5100 mAh. Dia juga boleh synchronize dengan korang punya handphone, which is korang boleh sambut call melalui tablet, dan korang memerlukan handphone serta tablet dalam masa yang sama, which is bagi aku macam alamak. Salah satu kelebihan menggunakan Samsung ataupun Huawei ataupun any brand yang official ni, dia boleh control korang punya anak-anak untuk masuk ke dalam Samsung Kids ataupun Huawei Kids, begitulah bahagian-bahagian kids ni, di mana dorang akan optimal kepada penggunaan dorang saja, iaitu seperti macam inilah, digital playground for learning and fun. Sebarang tablet yang mahal ni, dia punya security level tu memang sangat-sangat bagus berbanding korang membeli macam T-Class, iPlay, Chewy tu, dia agak scattered sikit dia punya security level. Seterusnya kita pergi kepada iPlay 40, which is dia support sehingga 2K 2K full view dengan T618 SoC, dan ini merupakan flagship kepada iPlay, which is dia ada dalam 8GB of RAM, 128GB of ROM dengan kemampuan kamera 8MP dan juga 2MP. Harganya sekitar RM900 walaupun dia menggunakan Mali G52, tetapi disebabkan RAM dia agak tinggi, jadi dia boleh support each other untuk bermain game, dan TF card dia support sehingga 2TB. And bagi aku macam 2TB tu terlalu tinggi lah, aku sendiri pun tidak dapat support. Dia juga ada dual band Wi-Fi, wireless, GPS, Bluetooth 5.0. Serta in term of screen tu, memang bagi aku tablet ni sangat-sangat cantik. Seperti korang menggunakan Huawei MatePad 10.1 ni, beginilah dia punya screen yang memang kosong saja, dan design dia memang hampir sama lah sebiji dengan ni juga. Capabilities dia memang mampu untuk bermain game berat seperti Genshin Impact, tapi dalam high setting pun boleh, cumanya bila terlalu lama untuk main dia akan jadi panas lah juga, overheat, begitulah. Korang juga ada macam boleh buka kepada Netflix, segala any sort of entertainment, dan juga untuk membuat kerja-kerja basic begitu. Cumanya in term of dia punya keypad kepada iPlay 40 ni, aku tidak sure sama ada ianya available untuk Aldo Cube ni iPlay 40 ataupun tidak, ataupun dia kena beli berasingan Bluetooth keyboard baru dia boleh pasang sendiri. Maksudnya dia tidak ada specific design for this tablet, I'm not sure. Seterusnya Huawei MatePad T10s,
which is bagi aku tablet yang agak quality juga, walaupun kita fahamkan Huawei punya Google Play Service tu sudah di remove oleh Amerika sendiri, Google, atas pertelingkahan dorang. Jadi in term of penggunaan Google Meet tu sangat-sangat limited. Cara terbaik untuk buka dengan menggunakan G-Space untuk install segala Google application termasuk Gmail, YouTube dan bermacam-macam lagi, kerana kita tahu orang Malaysia ni susah untuk hidup tanpa Google kan. Tapi kalau korang tidak berapa mementingkan benda-benda yang official gitu, tapi korang boleh install sendiri GMS yang ada pada Google. Macam aku sendiri pun, aku beli Huawei pun sebab aku kejar kepada dia punya kelebihan di dalam menggunakan Huawei ni, dan harganya agak rendah lah berbanding yang lain ni, sekitar RM999. Macam iPlay tadi iaitu RM900. Kamera dia pula dalam sekitar 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Ianya hanya ada sekitar macam 3GB of RAM serta 60GB of ROM, which is korang boleh letakkan korang punya TF card sehingga 1TB juga. In term of efficiency, dengan menggunakan dia punya multitasking, double Windows, double efficiency ni, bagi aku memang sangat-sangat puas hati menggunakan Huawei ni. Dan aku belum lagi merasa sebarang lagging lah sepanjang aku guna. Tapi aku guna tu pun Huawei MatePad lah, bukannya MatePad T10s ni, which is aku punya tablet ni 6GB of RAM kan, 4GB of RAM begitulah. So far untuk bermain Genshin Impact pun mampu juga. And then dia ada lagi satu World for Kids, di mana korang boleh kontrol kepada dia punya Kids Exclusive, Time Management, App Management, Content Management, Safe Charging serta 6 Layered Eye Protection supaya kids korang tidak sakit mata untuk tengok kepada tablet tu. Seterusnya, tablet yang aku amazed lah juga dengan dia punya design serta dia punya keyboard dan juga stylus pen sedia ada tu, which is product by Chewy yang dinamakan sebagai Chewy HiPad X. Walaupun nama dia ni kurang selesa bila didengar, tapi dia boleh support up to 2K, 4K, ada jenis yang boleh support sampai 4K display lah. Tapi yang sekarang ni iaitu 1080p punya display, di mana dia ada juga dia punya SIM card dual LTE network serta boleh letak kepada TF card. And jenis ni pula iaitu jenis 6GB of RAM serta 128GB of ROM, dan dia mempunyai bateri sebanyak 7000 mAh. Wow. And dia menggunakan Mali G72 yang lagi latest berbanding yang aku sebutkan sebelum-sebelum ni, which is dia lagi better dan power. Tapi disebabkan dia menggunakan MediaTek tu, aku kurang gemar sikit lah bila dengan MediaTek ni, ada fobia sikit. Office and entertainment tu bagi aku this Chewy HiPad X ni sangat-sangat berbaloi untuk korang tengok entertainment serta office use. Wireless connection menggunakan 2.4 dan juga 5GB Wi-Fi serta dia ada jenis-jenis GPS positioning. Dan in term of design wise, dia tu memang sangat-sangat cool, sangat-sangat cantik. So bagi korang yang mementingkan design yang cantik tapi tidak memedulikan jenama dia, jadi korang boleh angkat kepada Chewy HiPad X. Tapi kalau orang tanya tablet apa ni, panggil sajalah HiPad X, sudah cukup. Last but not least iaitu RM1200 kepada Apple iPad Mini 4 ataupun A yang mempunyai RAM sebanyak 2GB ataupun 3GB, ROM sebanyak 64GB. Kenapa aku letakkan juga jenama Apple ni, walaupun di dalam senarai ni tidak mempunyai sebarang Lenovo, kerana Lenovo hanya 2GB of RAM. Tapi berbeza dengan Apple iPad ni, di mana selepas aku menggunakan iPad ni, dia ada satu kelebihan di mana OS dia very stable walaupun RAM dia rendah. Cumanya korang boleh guna pelbagai perkara di dalam Apple ni. Itu saja yang aku boleh bagi tahu. Tapi in term of kamera tu, untuk yang sekitar bawah 1200 ke bawah tu tidaklah berapa cun, sama juga dengan kamera-kamera tablet yang lain. Melainkan kalau korang invest kepada iPad Pro yang sehingga harga dia RM5000 6000 tu, barulah korang dapat kamera yang betul-betul quality. Tapi bukanlah kamera tu yang penting kan, yang penting di dalam features yang ada di dalam tablet tersebut. And then in term of penggunaan dia ni, macam kita sendiri tahu kan, iPad mini ni sangat-sangat optimal penggunaan dia, lepas tu sangat mudah untuk dikawal. Cumanya in term of harga tu je lah, kalau korang mampu invest kepada benda yang mahal, go for iPad. Itu yang aku boleh bagi tahu lah. Sebabnya banyak-banyak tablet produk Apple, bukannya Apple fanboy sekarang ni, tapi penggunaan kepada multifunction ataupun untuk kerja ke office use, untuk kegunaan PDPR ke ataupun gaming, semuanya kira macam ada quality lah juga pada iPad ni berbanding tablet-tablet yang lain. Macam aku sendiri pun, aku menggunakan Huawei MatePad yang ni, this one. Harganya sekitar RM1500 termasuk keypad tanpa ada sebarang stylus pen. Kalau korang ingin beli stylus pen dia tu, harganya RM3 hingga RM400 untuk satu pen tu, which is agak mahal. Tapi
untuk macam office use apa semua memang sangat mudah untuk digunakan Huawei MatePad ni. Lagi satu, in term of Google service tu korang terpaksa install kepada G-Space baru korang ada that kind of YouTube Studio, YouTube application, Google Office, Office Meet. Tapi insyaAllah nanti bila app gallery dia semakin bertambah, semakin maju, barulah ada banyak lagi apps-apps yang akan dimasukkan ke dalam this Huawei MatePad. So itu sahaja daripada aku. Thank you very much for watching. Kalau sekiranya korang ada sebarang komen ataupun suggestion untuk bagi tahu apa lagi tablet yang menarik untuk dibeli, ataupun yang lagi murah, ataupun yang lagi better daripada yang aku sebutkan 10 ini tadi, just comment down below. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.